kita pilih tajuknya Dilema Memilih Pakej Umrah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila jami'il musyahidin al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala ma ba'd. Tuan-tuan dan puan azakumullah, bersama tuan-tuan saya Muhammad Farid Masri, CEO Salam Hijrah Holiday, dan juga Al-Ustaz Azwan bin Muhammad Lazam, pengurus operasi Umrah dan Haji Salam Hijrah Holiday. InsyaAllah hari ini kita akan membicarakan satu topik baru yang saya kira juga semestinya menarik, iaitu kita pilih tajuknya Dilema Memilih Pakej Umrah. Ya, betul. Okey, saya ulang, dilema memilih pakej umrah. As well, Abang Wan, kita macam biasa kita memang setiap hari menjalankan aktiviti pengiklanan dan juga pemasaran, termasuklah dari sudut media sosial. Kita juga menjalankan beberapa program secara offline untuk kursus umrah. Ya, betul. Kita juga ada buat sesi live, dan dalam masa yang sama kita juga menjalankan aktiviti mengedarkan brosur, flyers, menggantung banting dan banner di kebanyakan tempat. Dan kita dapati kebanyakan daripada prospek, kalau tuan-tuan tak faham prospek tu apa, prospek ni dia adalah calon-calon yang akan diubah daripada sebagai calon menjadi jemaah. Dia sebelum menjadi jemaah tu dia bermula daripada calon yang kita namakan dalam term perniagaan ni sebagai prospek. Baik. Orang yang cari pakej umrah. Kebanyakan daripada prospek mereka mempunyai beberapa elemen utama dalam pemilihan pakej umrah ni. Antaranya yang pertama, ada yang memilih pakej umrah ni berdasarkan kepada ustaz pilihan mereka. Betul. Ataupun kita boleh bahasakan sebagai ustaz selebriti lah. Betul. Dia bukan semata-mata selebriti, tapi dia ustaz selebriti. Yang mana ustaz selebriti ni juga boleh disebutkan sebagai ustaz yang mereka kenali. Betul. Bukan semestinya selebriti yang masuk dalam TV, yang berada di corong-corong radio. Bahkan ustaz yang terkenal di kalangan mereka, sama ada di kampung-kampung ataupun di satu kawasan perumahan, yang kita tahu itu adalah figura agama yang boleh ditempelkan kepadanya kepercayaan orang ramai. Betul. Sebab dia itu adalah ustaz. Jadi itu menjadi satu tiket utama untuk orang rasakan yang Pak kata cerita Piramli kan, takkan Pak Lebay menipu, kan. So ini adalah antara elemen yang biasanya lah popular di kalangan masyarakat kita untuk memilih pakej umrah, iaitu melalui ustaz pilihan mereka. Betul. Kalau ustaz tu popular macam Ustaz Anwar popular, Ustaz Anwar ni cakap je saya nak pergi umrah, ramai dah nak ikut dia. Orang tak kisah dah pakejnya macam mana, orang tak kisah dah harganya berapa. Betul. Yang penting aku dapat bersama dengan Ustaz Anwar. So ini adalah antara elemen yang menjadi titik timbang utamalah. Titik timbang kepada pemilihan pakej di kalangan para prospek. Yang kedua, ada juga yang memilih pakej umrah ini berdasarkan kepada syarikat-syarikat yang mereka kenali, well known, syarikat yang dah sama ada dari sudut keluarga mereka pernah berangkat bersama dengan syarikat tersebut, ataupun dari sudut recommendation ataupun dikenalkan oleh kawan-kawan mereka, ataupun dari sudut establish ataupun sebuah syarikat yang memang tak asing lagi di kalangan masyarakat setempat. Contoh macam satu tempat ni mereka dah memang pergi mana-mana pun nampak
iklan Juara Travel contoh, ataupun dia nampak iklan Andalusia, travel yang dah well known lah, ataupun di yang dah tempat tahu tu ada pejabat cawangan yang signboardnya besar, yang memang orang nampak, masyarakat setempat kenal. office Kan? ada office. Sebut je nama ni semua orang tahulah, kat simpang tu memang nampak dah signboard dia. Betul. Ataupun terpampang di signage apa tahu, ataupun billboard, billboard di kawasan-kawasan tertentu. So ada juga yang memilih package umrah mereka berdasarkan kepada syarikat yang mereka memang tak pelik lah mendengarnya, berbanding kepada kalau disebutkan contoh Anwar Handsome Travel, tentu sekali orang akan macam ni syarikat apa ni, Syarikat pelik mana kan? dah lah Siapa Anwar yang pernah Handsome ikut? pula tu kan. So orang akan rasa macam sangat suspicious lah kan. Nama syarikat ni kan, nama syarikat tu suspicious, syarikat tu sendiri entah mana, entah datang hala kan, Siapa ni jemaah dia? ustaz mana pula ni kan, rasa dia handsome sangat ke kan, macam tu lah. So ini juga menjadi timbang tara kepada para jemaah untuk memilih package. Betul. Dan yang ketiga, ada juga jemaah yang semestinya ini saya boleh katakan sebagai satu sebab utama jemaah memilih sesuatu package adalah berdasarkan kepada harga. Betul. Dan ini memang kita tak nafikan, tentu sekali sebenarnya daripada data kecil yang kita sendiri dapat, kita sendiri sama-sama tim duduk dan bincangkan daripada prospek kita, daripada leads yang kita dapat melalui iklan kita, melalui aktiviti pemasaran kita dapati bahawa tak ramai sebenarnya yang menitik beratkan konsep worth buying. Betul. Tahu, ini kerana lebih ramai orang cenderung untuk mencari package umrah yang murah. Betul. Yang memang selagi boleh murah-murah. Kalau dia tak murah, kita akan nego sampai dia jadi murah. Kan? Nah, ni memang Dia tengok harga dulu. yelah, jangan kata orang kita lah. Kita sendiri memang suka kan kepada sesuatu yang murah. Apalagi kalau kita tahu benda tu mahal, kita boleh nego dengan CEO dia, kita boleh adjust dengan ustaz dia, kasih murah, lagi kita suka kan. Betul. Walaupun time tu syarikat tengah tercekik ke, CEO tengah tak cukup baju ke kan, dia tak heran. Yang penting aku nak package tu dapat murah. Begitu. Semua benda ada. Ya. So memang semestinya pilihan berdasarkan harga itu adalah pilihan yang kita boleh kategorikan sangat popular di kalangan para jemaah, para prospek. Mereka memang menitik beratkan untuk mencari yang paling murah. Kalau dulunya mampu milik, sekarang ni dia tak berkonsepkan mampu milik. Dia berkonsepkan asalkan sampai. Kan? Asal sampai je. Yang penting dapat sampai. Lagi murah lagi bagus. Betul. Kan? Kita. Dan ada juga, dan ini saya boleh nisbahkan sebagai sebahagian kecil yang memilih package umrah berdasarkan kepada hotel. Dia pilih package ni bukan sebab harga, bukan sebab ustaz, bukan sebab syarikat, tapi sebab hotel tu memang hotel yang dia nak. Kat mana hotel tu? Kat mana hotel, jarak hotel tu berapa ratus meter. Hotel tu dia memang dah aim lah hotel tu. Dan yang terakhir, tentu sekali sebahagian orang memilih package umrah itu berdasarkan kepada tarikh pilihan. Betul. Dia nak cuti sekolah, dia nak musim sejuk. Betul. Dia nak cuti SEM anak dia nak hujung tahun untuk habiskan cuti dia dan seumpamanya. Betul. Jadi inilah dia perkara-perkara yang kita nak bincangkan, dan kita nak bawakan tips kepada para jemaah supaya kurang-kurangnya kita ada panduan untuk bagaimana sebenarnya memilih package umrah yang terbaik untuk kita dan juga untuk keluarga. Disclaimer, ini bukanlah sesi perkongsian yang menjadikan ataupun yang menjurus kepada tuan-tuan mesti memilih Salam Hijrah semata-mata. Tidak. Kita bukan bawakan perkongsian hari ini, podcast hari ini untuk jadikan tuan-tuan pening pilih Salam Hijrah Holiday. Tidak, kita tidak memerangkap tuan-tuan dengan cara itu.
Tapi apa yang kita bawakan, insya-Allah kita cuba untuk come neutral sepenuhnya. Kita cuba untuk tidak bias kepada mana-mana pihak. Kita cuba untuk bawakan tips yang terbaik supaya ianya menjadi manfaat yang baik dalam membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam mencari pakej umrah untuk keluar daripada dilema mencari pakej umrah. Baik, yang sesuai dengan kehendak lah. Okey. Sebab apa yang kita bawakan ni sebenarnya bukan ciptaan. Macam kita, pengalaman kita dalam kita menjalankan marketing secara online, secara offline, dan apa yang disebut tadi, yang pertama jemaah nak cari yang murah. Betul. Kalau boleh murah, nak murah lagi. Okay. Dah ada yang murah, dia try lagi murah. Try lagi murah. Nak ikut siapa kan, ustaz mana ikut. Pernah ada dengan pengalaman saya, tanya siapa kan, kita sebut CEO kita Ustaz Farid. Siapa Ustaz Farid? Ada sampai macam tu, tanya siapa. Maksudnya dia nak cari orang yang dikenali dan dipercayai lah. Sama juga dengan hotel. Kita tahu sebahagian daripada kita ni memang, saya rasa kalau kita sebutlah hotel-hotel tertentu, hotel di Menara Jam, hotel di Safwa Tower, itulah hotel-hotel pilihan. Padahal instead of nama hotel tu, saya percaya jemaah tidaklah mengetahui dengan sangat arif pun. Betul. Nama-nama hotel, melainkan hotel-hotel yang popular seperti Pullman, Movenpick, Hyatt Regency, Hilton, itu pun sebab hotel-hotel tu ada di Malaysia. Kalau hotel-hotel yang namanya tak ada di Malaysia, contohnya Al-Banona ataupun Amjad Al Jazeera, ataupun hotel Province Syam. Ini mana hala ni Badui punya hotel mana ni kau bagi kat aku ni, begitulah kan. Jadi instead of nama, jemaah lebih cenderung juga, kalau kita lihat kepada data yang kita ada, kebanyakannya bertanya tentang jarak. Jarak berapa ratus meter kan. Sebab tu ada sebahagian tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab, mereka menggunakan jarak ini sebagai medium pengiklanan untuk menipu orang. Di mana mereka, hotel yang mereka sebenarnya letakkan adalah lebih kurang lingkungan 500 meter, namun mereka menyebutkan dalam iklan mereka sebagai 300 meter. Betul. Bahkan ada yang hotel 700 meter disebutkan dalam iklan mereka 200 meter. Dan ini jelas sekali satu penipuan. Namun hakikatnya jemaah tidaklah mampu untuk mengetahuinya dengan terlalu detail, melainkan mereka meletakkan kepercayaan. So sebenarnya Abang Wan, kita tengok pokok pangkalnya dalam pemilihan pakej umrah ni, apa yang perlu ada kepada para jemaah tu untuk menjadikan mereka memilih satu-satu pakej adalah, kuncinya adalah kepercayaan. Betul. So ianya tertakluk kepada bagaimana sebuah syarikat itu membina kepercayaan ini, sehingga prospek tadi memilih, percaya dan memilih. So elemen hotel ini sebenarnya bukanlah elemen yang pertama. Betul. Yang mereka letakkan, syarikat letakkan untuk membina kepercayaan ni. Betul. Even jemaah sendiri sepatutnya mereka perlu bijak di manakah kepercayaan itu patut dipautkan. Betul. Adakah kepada ustaznya, adakah kepada ejennya, ataupun adakah kepada hotelnya, ataupun kepada iklannya, ataupun kepada apa sebenarnya. Sebab ada orang yang memang terpukau dengan copywriting. Saya adalah orang yang aktif dalam copywriting, dan kita memang kaji fakta dan data yang ada daripada dapatan kita. Kita lihat memang adanya orang yang terkesan dengan penulisan copywriting, termasuklah terkesan dengan video-video yang dihasilkan. Namun hakikatnya ada perkara yang penting yang perlu diutamakan oleh para prospek dalam melakukan ataupun membuat keputusan dalam memilih pakej umrah. Baik. So Abang Wan, apakah elemen pertama yang sepatutnya dinilai oleh seorang prospek dalam memilih pakej umrah mereka? Okey, sepatutnya lah yang pertama sekali lah, bukan yang tadi yang kita kata siapa selebriti kan, hotel mana kita pakai, bukan. Yang pertama sekali yang sepatutnya yang kita tengok adalah
tentang syarikat itu sendiri. Okey, maksudnya kita bahasakan sebagai syarikat A lah. Syarikat A itu sendiri, macam mana kita nak tahu syarikat itu sebenar-benar wujud atau tidak. So kita boleh check daripada dia punya maklumat tentang latar belakang syarikat tersebut. Ini adalah sepatutnya menjadi elemen pertama yang kita tengok. So kalau kita kata syarikat yang dah ada nama, it's okay, syarikat ada nama kan. Tapi kita tak nak pergi dengan syarikat ni, mungkin tak kena dengan tarikh kita punya semua. Kita nak cari syarikat-syarikat lain. So macam mana kita nak tahu? So kita gunakan syarikat A lah syarikat untuk senang faham. Kita stick to syarikat A. Kita tengok syarikat A, kita tengok dia punya license dia. Okey. Sama license ni merangkumi apa? Pendaftaran SSM, pendaftaran dengan Motex, pendaftaran dengan Mata, Ayata ataupun apa sajalah yang bersangkut paut dalam industri umrah ni. So benda ni sebenarnya syarikat tersebut dia tidak sembunyikan. Okey. Tapi Ustaz Wan berlaku juga dari sudut satu syarikat yang dia ada license lengkap, dia ada license, dia ada office, even dia adalah syarikat yang mempunyai rekod yang besar. Betul. Boleh dikategorikan sebagai syarikat yang besar. Namun akhirnya berapa ramai orang tersadar, berapa ramai orang yang tertipu, kita bahasakan sebagai tertindas lah. Betul. Dan keadaan itu, yakni orang-orang yang tertindas ni, keadaan penindasan yang berlaku ni memberi kesan kepada syarikat-syarikat yang lain, sehingga ada orang dia meletakkan kita tak boleh percaya pun dengan syarikat-syarikat Malaysia ni, sebab yang Malaysia pun penipu juga, kata dia. So macam mana pandangan Ustaz Wan? Mungkin kita bahasakan syarikat-syarikat yang kecil ataupun kurang ternama lah, yang orang kata syarikat ni terkesan dengan sikap ada syarikat walaupun ada lesen dan sebagainya, tapi masih lagi menjalankan package yang tak wujud, dan orang kata aktiviti yang kita katakan scam lah. Okey, kita dah tengok lesen, dan part yang kedua kita kena sambung jugalah. Kita kena tengok lagi, bukan setakat itu saja, kita tengok dia punya rekod-rekod terdahulu lah. Dan rekod-rekod ni sebenarnya kalau kita nak kata pada hari ni memang mudah lah kita nak tengok sebenarnya. Sebab apa? Setiap syarikat semestinya yang pertama dia akan wujudkan dia punya website dia. Itu mesti ada. Dan yang keduanya, yang paling utama, kalau syarikat ni katakan memang dia betul-betul menjalankan aktiviti, dia ada dia punya media sosialnya, terutamanya Facebook lah. So dia akan update dia punya maklumat dekat situ, aktiviti dia. Contoh mudah, aktiviti di airport, aktiviti jemaah di sana, jemaah dalam ziarah, umrah dan sebagainya, dia akan update sentiasa. Dan dia akan update, maknanya betul-betul dia menjalankan perniagaan yang sah lah. Dia terbangkan jemaah. Betul, dia terbangkan aktiviti jemaah in order, tersusun. Betul. Ada mutawifnya. Saya tertarik dengan part syarikat yang aktif di media sosial. Betul. Kita di Salam Hijrah juga adalah antara syarikat yang kita boleh kategorikan sebagai aktif. Kita aktif bukan sahaja di Facebook, kita juga aktif di TikTok, kita juga aktif di YouTube. Tapi kalau nak disebutkan tentang aktiviti di media sosial, aktifnya satu syarikat di media sosial, kita juga perlu melihat dari sudut keselarasan fakta yang dibawakan dengan apa yang ditonjolkan. Maksudnya sekiranya satu syarikat tu dia claim, dia dakwa yang mereka menerbangkan 1,000 jemaah sebulan. Okey. Tapi apa yang ada di media sosial tu tidak selaras dengan apa yang mereka dakwa. Betul. Dia kata dia terbangkan 1,000 jemaah, tapi posting dia sebulan satu je. Satu grup saja. Bukan satu grup, satu posting. Sebulan lah. Kita perlu risau dengan situasi ni. Dia kata dia dah menerbangkan jemaah sejak daripada 2018. Betul. Dan kita tahu 2018 ni pada tahun tu internet dah ada, Facebook dah ada. Betul. Kenapa dia tak ada Facebook masa tu? Jadi macam okey, kita dah boleh, belum red flag lagi lah.
Cuma memang ada, saya tak nafikan syarikat-syarikat yang kesedaran mereka terhadap media sosial ni agak lewat. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat trace adanya perkara-perkara yang fishy dalam aktiviti mereka di media sosial. Apa lagi lebih menakutkan, satu syarikat yang mereka mengatakan mereka besar, mereka ada itu, mereka ada ini dan sebagainya, tapi mereka tak ada media sosial. Ada pun media sosial mereka diuruskan oleh ejen mereka. Bukan HQ, bukan official punya, bukan rasmi daripada HQ, bukan rasmi daripada direct syarikat, tapi diuruskan oleh ejen mereka ataupun dibangunkan sendiri oleh ejen sebagai medium penyebaran iklan, medium jualan. Jadi yang ini lagi kita perlu hati-hati. Saya takut juga, saya perlu berhati-hati dengan perkataan saya supaya saya tidak over the limit. Cuma saya boleh katakan begitulah. Kalau saya sendiri menjadi jemaah, dan bukan pelik pun, saya sendiri kalau nak bercuti dengan keluarga ke mana, ke Thailand, kita pernah ke Istanbul, kita juga menitik beratkan syarikat apa yang kita nak ambil ni. Kan, kenapa dia tak ada langsung apa-apa dekat Facebook? Risau kan. Dan dari sudut review juga kita perlu ambil kira, respon ataupun komen. Ya, bila satu syarikat dia kata dia terbangkan 1,000 jemaah sebulan, syarikat A ni lah, dia terbangkan 1,000 jemaah sebulan, tapi takkanlah review dia hanya direview oleh 3 orang. Kan, yang mana kemungkinan 3 orang ni pula adalah fake account. Bila kita buka, alamak, awak ni macam kawan dengan random je kan. Macam siapa ni kawan awak ni, apa Doraemon apa benda kawan dia, friend list kan. Friend list pun ada 5 je. Tak ramai lah. Kita boleh tengok. Ya, jadi macam okey, kita macam mana kita nak percaya, macam mana kita nak letakkan kepercayaan. Sebab tu penting untuk syarikat juga sebenarnya membina kepercayaan ni daripada segenap medium. Yang tentunya menjadi rujukan para prospek, sama ada di Google, website, termasuklah media sosial hari ni orang aktif dengan Facebook dan di TikTok, kan. Apalagi menjadi nilai tambah sekiranya pihak pengurusan sendiri, termasuklah CEO, manager juga aktif, menjadikan orang tahu dalam syarikat A tu CEO dia ada, ustaz dia ada, dan semuanya aktif dan hidup. Maksudnya manusia betul lah, bukan satu orang yang semacam ni kan. CEO dia pun tak ada Facebook, tak ambil tahu betul ke CEO dia ni wujud ke tidak sebenarnya ni, risau, ke one man show saja. Mungkin. Jadi kita kena selaraskan lah sebenarnya pengiklanan ni dengan membina kepercayaan tu. Dia perlu wujud keselarasan di situ, keselarian di situ, supaya sebenarnya membantu orang ramai untuk melakukan sedikit study untuk membina kepercayaan mereka. So prospek sendiri, para jemaah sendiri, bakal tetamu Allah, mereka perlu untuk menjalankan study ni. Jangan malas lah. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah tak pandai nak buat research, nak study tentang satu-satu syarikat, lakukan. Mintalah anak-anak, mintalah jiran, kan. Kalau anak-anak tak pandai, minta anak-anak jiran bantu. Dan tuan-tuan, tak mahal pun sebenarnya untuk kita beli sitos satu syarikat lah. Siapa yang tahulah sitos ni, untuk kita semak latar belakang syarikat, untuk kita tahu siapakah orang-orangnya. Ini kalau dah tahap, tapi tak masih lagi tak, bagi saya tak melampau pun untuk satu orang prospek cek situs syarikat. Mungkin dia akan membelanjakan, dia nak bawa 16 orang ahli keluarga, dia akan membelanjakan ratusan ribu untuk keluarga dia. Jadi bukan sikit. So bagi saya worth it untuk satu orang dia semak latar belakang syarikat tu dengan sangat teliti. Kena
prospek ataupun jemaah sendirilah kan. Kita nak bawa 16 orang. Kalau katakanlah satu package 8,000 9,000, kita kalilah dengan jumlah tu, satu jumlah yang sangat besar lah. Sebenarnya tentu sekali mencecah ratusan ribu. Betul. Dan tak ada isu pun kalau kita sebagai anak nak bawa mak ayah kita study betul-betul tentang syarikat. Menarik tadi kan, contoh kata ustaz cakap tadi 1,000 orang. Dia claim 1,000 orang. Kalau kita bahagikan dengan grup, satu kumpulan, satu penerbangan 40 orang, berapa banyak penerbangan. Tiba-tiba update dekat Facebook pun tak berapa sangat kan. Alasan sibuk. Sibuk uruskan jemaah. Itu kalau dah ada 1,000 jemaah, syarikat dah tentu mempunyai barisan staf yang ramai ataupun yang tak ada masalah lah rasanya nak ambil gambar. Pada hari ni senang je, ambil phone, ambil gambar. Dekat airport ni dah buat tugas, terus boleh update. Live terus boleh buat. Betul. Jadi kita boleh tengok dekat situ. As simple as ambil gambar jemaah satu, hantar dekat Facebook, tuliskan Alhamdulillah kami selesai tugasan hari ini. Begitu je. Begitu pun sudah cukup orang kata menggambarkan. Dan saya sendiri sebagai CEO syarikat, saya tak boleh menerima sebenarnya alasan terlalu sibuk menguruskan jemaah sampai tak boleh nak upload gambar ataupun video 15 saat. Sebab kita ni adalah orang yang menjalankan perniagaan dan kita perlu mengiklankan perniagaan kita. Betul. Termasuklah mewar-warkannya di media sosial. Betul. Macam mana kita boleh berikan alasan yang kita terlalu sibuk? Adakah sales itu tak penting bagi kita? Ataupun sebenarnya ada sesuatu yang kita cuba sembunyikan. Betul. Kan? Betul. Mustahil sales tu tak penting. Betul. Tapi kita boleh pergi kepada yang kedua, ada sesuatu yang mereka cuba sembunyikan. Ya, betul. Mungkin begitu. Mungkin ada track record yang buruk dan sebagainya. Kita boleh tengok juga contoh kalau di Facebook dengan mudah kita tengok komen-komen daripada bekas-bekas jemaah. Ustaz Azwan sendirilah selama bersama dengan saya, Ustaz Azwan tahu yang saya memang satu orang yang sentiasa mengalu-alukan kritikan. Kalau ada jemaah yang nak komen secara tertutup maupun terbuka, saya tak ada masalah pun. Even kita tak pernah ada record delete komen dan kritikan mana-mana orang, melainkan komen dan kritikan tu datang dalam bahasa yang pelik ya. India ke Bangladesh ke, maaf lah, itu terpaksa delete lah kan. Kita mengganggu algoritma. Tuan-tuan tipu kalau saya kata saya tak delete langsung. Memang kita ada delete, tapi yang bahasa yang berpusing-pusing tu lah, berpintal-pintal tu. Itu mengganggu algoritma tu. Nanti dia bawa dia punya kaum pening ke benda kita. Ada, jangan cakap tak ada. Ya, memang berlaku. Kita terpaksa delete. Tapi kalau datang memang purely daripada jemaah, kita tak pernah delete. Memang, ataupun mewakili jemaah, keluarga dia ke dan sebagainya, kita tak pernah delete. Tapi Abawan sendiri adakah Abawan setuju syarikat perlu menjaga image, dan demi menjaga image mereka perlu delete, mereka perlu, ataupun bila mereka tahu grup mereka ada masalah, maka mereka jangan upload apa-apa, mengundang komen-komen negatif daripada jemaah? Adakah perlu buat macam tu demi image syarikat? Okey, bagi saya kan, kalaulah sebuah syarikat tu kan, contoh syarikat A telah deliver apa yang mereka janjikan, telah buat sehabis baik apa yang mereka janjikan kepada jemaah, iklankan, persetujui dalam invoice dan seumpamanya, yang dah disetujui dengan jemaah, tetapi mungkin dapat feedback yang agak negatif daripada jemaah. Saya rasa sebuah syarikat tu tak perlu nak rasa benda tu takut ataupun mendatangkan image yang buruk. Sebab kalau delete komen ni pun sebenarnya dia impact negatif juga kepada syarikat. Dan kalaulah orang boleh tahu ke kalau kita delete? Okeylah, secara mudah lah kan, takkan ada sebuah syarikat yang boleh menjalankan 100% sempurna dan jemaah 100% puas hati. Kalau dah bawa 1,000 orang, tak ada 10 orang yang tak puas hati dengan perkhidmatan kita. Kita kena ingat yang menjalankan syarikat ni adalah manusia. Kita juga sama juga kita di saat kita menjaga satu bahagian,
akan ada satu bahagian yang padanya ada kekurangan. Betul. Kan sekalipun kita deliver apa yang kita janjikan dari bentuk hotel, penerbangan. Betul. Tapi ada elemen-elemen lain yang mungkin berada di luar kawalan kita ataupun mungkin yang kita tak sengaja ataupun mungkin juga kita sengaja berlaku. Betul. Dan ia mengundang sesuatu yang tak baik. Betul. Jadi kadang-kadang komen negatif ni juga bila ada jemaah lain tengok dan kita respon dengan baik terhadap komen tersebut, mungkin dia jadi satu batu loncatan untuk prospek lain menyukai apa yang kita lakukan, kita telus. Kadang-kadang setiap orang ni, jemaah ni, dia tak perlu pun, dia tahu saya dah banyak kali pergi umrah katanya lah, dan apabila berlaku sedikit masalah di sana sini, mereka okey, mereka accept. Asalkan kita sebagai syarikat pengendali umrah ni tidak lepas tangan. Betul. So, kita attend every single matter. Betul. Itu antara orang kata elemen yang kita boleh tengok lah. Jadi kita boleh masukkan juga dalam elemen menyemak latar belakang syarikat ni. Kita juga perlu semak bagaimana komunikasi mereka dengan jemaah. Betul. Kan? Kalau macam Yelah, tadi kita dah cakap kita bukan nak iklankan Salam Hijrah, tapi bila saya nak bawa contoh, saya terpaksa bawa contoh Salam Hijrah. Saya kena bawa contoh Salam Hijrah, takkan saya nak bawa contoh syarikat lain kan? Tak adil kita mewakili syarikat lain. Betul. So macam di Salam Hijrah, secara jujurnya jemaah kurang sikit memberi react kepada posting-posting kita. Tapi video kita ramai juga yang like, saya tengok. Betul. Tapi mereka banyak di Facebook personal saya. Kan, okay. Facebook personal saya. Jadi kalau nak semak kami, susah sikit lah kalau tuan-tuan nak semak di Facebook Salam Hijrah, Facebook rasmi tu. Sebab mungkin kita tak berkomunikasi dengan jemaah di sana. Tapi tuan-tuan boleh tengok lah Facebook saya. Kan, sebab kalau tuan-tuan nak tengok betul ke dia ni CEO ni, betul ke kan, telus ke dan sebagainya, tuan-tuan boleh rujuk di laman peribadi saya. Tapi ini contoh, ini contoh. So benda yang sama kita boleh buat dengan syarikat lain. Apa pun syarikat pilihan tuan-tuan, syarikat A, syarikat B, syarikat C, tuan-tuan boleh tengok, boleh kaji dalam-dalam bagaimana komunikasi mereka. Kalau tak jumpa, cuba tengok pula CEO-nya punya Facebook, dia punya staff, ustaznya punya Facebook. Betul. Cuma jangan cari mutawif punya Facebook lah kan. Mutawif macam Ustaz Anwar, mutawif kita memang soleh, jarang berFacebook. Kalau ada orang komen pun dia tak reply sangat. Jadi susah sikit lah nak detect dia punya komunikasi tu. Kalau di bahagian pengurusan, staf pengurusan pengiklanan, betul. Seperti saya sendiri kan, macam saya Google je, Facebook je, type je nama Azwan Azam, adalah posting-posting yang melibatkan tentang Salam Hijrah Holiday. Type saja Facebook Farid Masri, adalah tentang posting-posting tentang atau letakkan di ruang search syarikat A. So apa yang orang bercakap tentang syarikat boleh tengok dan boleh. Itu antara elemen yang kita boleh nak tengok ketelusan tentang wujud tak wujud satu syarikat ni lah, ataupun betul tak dia menjalankan aktiviti seperti yang terpampang dalam iklan. Okey, selesai menyemak kesahihan latar belakang syarikat. So kita break dulu, kita bagi laluan kepada iklan pakej umrah Salam Hijrah Holiday. Okey, kita bertemu lagi dalam sesi perbincangan kita berkenaan dengan dilema memilih pakej umrah. Baik, tadi kita dah bincangkan Abang Wan tentang
apakah yang menjadi kebiasaan di kalangan prospek untuk memilih pakej umrah. Dan Abawan dah pun berkongsi dengan kita solusi. Yang pertama untuk memilih pakej umrah ini jelas sekali bukan harga yang pertama, tapi syarikat, menyemak latar belakang syarikat. Dalam masa yang sama kita menyemak latar belakang syarikat, kita juga perlu menyemak latar belakang perjanjian ataupun jaminan yang diberikan oleh syarikat kepada para jemaah dari sudut apa yang mereka iklankan, itulah yang jemaah akan dapat. Dan kita kalau tengok pula dari sudut perjanjian jual beli, bagaimanakah terma pemulangannya, bagaimanakah terma pembatalannya, siapakah yang akan bertanggungjawab sekiranya pihak syarikat mengubah daripada apa yang mereka janjikan. Betul. Kan kita kena ambil kira benda ni. Tak boleh nak letakkan jadi disebabkan Cristiano Ronaldo telah membeli kapal terbang 3 biji kapal terbang untuk membawa dia dan kucing-kucing kesayangannya, maka akhirnya kita terpaksa menggantikan Saudi Airlines yang kita janjikan kepada AirAsia ataupun Batik Air. Kan? Jadi jemaah terpaksa menerima semua itu tanpa sebarang pemulangan ataupun kita panggil refund, rebate kan, prorate dan sebagainya. Jadi benda ni kita kena clear. Kalau sekiranya berlaku perubahan-perubahan sedemikian, siapakah yang akan bertanggungjawab? Apakah peranan syarikat? Bagaimana syarikat interact dengan keadaan sebegini? Apakah yang akan ditanggung oleh para jemaah, sama ada hanya terpaksa reda sambil bergenang air mata, ataupun jemaah akan diberikan pemulangan, refund ataupun digantikan dengan sesuatu yang lain. Betul. Macam lagi kan, takkan nak kita saya tak boleh. Kita kalau nak sebut tentang misal, kita kena buat misal kita tak boleh cakap tentang betul, orang kita lain. tak boleh nak bawa syarikat lain punya sebagai contoh kita. Tapi macam kita bila berlaku perubahan, maka perubahan itu mesti dilakukan di atas persetujuan. Tak pernah berlaku lagi. Tapi sekiranya kita terpaksa melakukan perubahan itu, maka kita akan gather semua bersama dan kita akan tanyakan persetujuan. Adakah tuan-tuan setuju untuk kita ubah daripada hotel ini kepada hotel yang lebih rendah? Tapi kalau upgrade kita tak payah tanya lah. Kalau upgrade kita tak payah tanya, itu kita berikan secara percuma. Betul. Tapi kalau downgrade, maka kita perlu persetujuan. Adakah tuan-tuan setuju untuk di downgrade tapi dengan harga yang lebih murah, ataupun adakah tuan-tuan setuju di downgrade tanpa sebarang pemulangan, tanpa sebarang tebusan, kita kata pampasan. Betul. Kalau jemaah semua setuju dengan persetujuan bertulis, maka baru kita boleh mengambil keputusan tersebut. Itu betul. Kalau sekiranya ianya berlaku. Tapi alhamdulillah kita tidak melalui proses itu, melainkan kita memang menyempurnakannya dengan baik. Alhamdulillah. Betul. Apa yang diiklankan itulah yang diberikan. Selagi mana setiap pihak menjaga disiplin masing-masing, kami menguruskan hal ehwal jemaah itu dengan jadual yang kami dah tetapkan, beli tiket, beli hotel dan sebagainya. Dalam masa yang sama, jemaah juga memainkan peranan masing-masing dengan melakukan pembayaran mengikut jadual. Maka apabila semua SOP penjual beli ini terjaga, maka sepatutnya ianya mesti ditepati seluruhnya. Maka ini juga syarikat perlu, prospek juga perlu ambil tahu tentang bagaimana jual beli ini berjalan, apakah perjanjian yang terlibat, apakah jaminan yang diberikan oleh syarikat, dan bagaimana syarikat mengambil tanggungjawab di atas sebarang perubahan, sebarang bentuk charge tambahan dan seumpamanya. Baik. Dia lebih kurang kata jemaah perlu kata kalau berhubung dengan staf, kata ambil tahu sikit lah. Kalau ada perjanjian yang memerlukan tanda tangan dan sebagainya, ambil tahu, baca dan sebagainya. Jangan lepas tangan. Jangan bila jangan acik tak tahulah, ikutlah macam mana. Kita tak nak di belakang nanti cerita lain pula nanti. Betul. Baik, okey, Abang Wan. Kita dah selesai bahagian
mengenal pasti ataupun menyemak latar belakang syarikat, termasuklah menyemak latar belakang perjanjian, jaminan, iklan dan sebagainya. Apa lagi? Dah selesai semak latar belakang syarikat, kemudian kita perlu pastikan apa? Kita perlu tengok apa dalam memilih pakej umrah kita ni tadi. Okey, kita dah tengok tadi tentang lesen syarikat, media sosial dia, dah tengok macam mana. Mungkin ada satu benda yang terlepas daripada pandangan kita tentang syarikat tersebut, yang sepatutnya kita tengok adalah bagaimana pengurusan kebajikan mereka terhadap jemaah-jemaah yang Kebajikan, pergi dengan kebajikan. Benda Apa ni, maksud menyemak bagaimana kebajikan jemaah? Okay, yang ini kita kena orang kata lebih bekerja sikit lah. Prospek kena tanya lebih lah. Berhubung lah dengan pegawai perunding yang tak kisahlah, mungkin dengan ejen ataupun pegawai pegawai pemasaran syarikat, ataupun berhubung dengan staf mana-mana, even dengan CEO sekalipun, tanyalah benda ni. Tanyalah berkaitan bagaimana syarikat menjaga kebajikan jemaah. Kalau kita nak hantar mak ayah kita tanpa kita ikut sekali, macam mana? Sekalipun kita ikut. Sekalipun kita ikut, macam mana kebajikan itu dijaga. Okey, bermula daripada Malaysia lagi. Bermula daripada Malaysia, adakah jemaah akan terbang diiringi bersama dengan seorang pengiring yang kita biasa panggil ustaz, mutawif, ataupun ada syarikat yang hanya meletakkan mutawif yang dah ada di Saudi, dan mutawif tu hanya tunggu di airport saja ke, ataupun sampai hotel pun mutawif ada. Macam tu. Yang saya nampak Ustaz Wan, ada beberapa jenis mutawif yang diguna pakai hari ini. Okey. Yang pertamanya, clearly ini adalah cara sekian lama diamalkan, iaitu mutawif pengiring, daripada airport to airport, maksudnya daripada KLIA dan akan bersama dengan jemaah balik ke KLIA. KLIA semula. Dan yang kedua, mutawif yang berada di Saudi, yang diambil daripada airport dan dihantar ke airport, tapi bukan airport Malaysia, tapi airport Saudi. Diambil daripada airport Jeddah dan dihantar balik ke airport Madinah ataupun Jeddah balik. Ini yang kedua. Maksudnya tak ada pengiring daripada KLIA itu sehinggalah ke airport Jeddah. Airport Jeddah nanti baru ada mutawif, itu pun di luar. So urusan beg, ambil beg, immigration, semuanya jemaah perlu pandai-pandai lah, lakukan sendiri. Tapi insya-Allah tak ada masalah jemaah kita. Dan yang ketiga adalah mutawif on job. Mutawif on job ni dia maksudnya project basis. Bukan project basis lah, job basis. Job basis lah. Dia dibayar untuk aktiviti ataupun program tertentu. Ini dia dibayar untuk membimbing umrah, maka dia akan muncul ketika umrah. Betul. Dan selepas selesai umrah dia balik. Betul. Kemudian dia dibayar untuk ziarah, dia akan datang ketika ziarah dan dia akan balik. Dan mutawif ni tidak duduk sehotel dengan jemaah, tidak bersama dengan jemaah 24 jam, tidak standby bersama dengan jemaah. Betul. Melainkan dia akan balik ke rumah dan dia akan tidur. So ini adalah 3 jenis mutawif yang hari ini diguna pakai oleh kebanyakan ejen. Namun kita di Salam Hijrah, kita mengamalkan untuk menggunakan jenis yang pertama, iaitu mesti ada pengiring. Betul. Daripada Malaysia balik ke Malaysia. Dan kita juga bukan sekadar mengiring, kita juga menyediakan 2 group leader ataupun mutawif di dalam setiap grup, minimum 30 jemaah. Betul. 30 ke 40 jemaah ataupun lebih daripada 40, satu bas lah senang, memang akan ada 2 mutawif. Betul. 2 pengiring yang kita akan bawa. Melainkan untuk package eksklusif kita lah, package eksklusif kita 8 orang. Takkan nak bawa 2 mutawif juga, kita bawa 1 saja. So 8 jemaah 1 mutawif. Tapi untuk grup besar memang kita sediakan 40. Dalam 40 ataupun 30 jemaah ada 2 mutawif. Baik. So melihat kepada pengurusan ni, apa kesannya kalau satu-satu travel tu dia menggunakan mutawif jenis yang kedua ataupun yang ketiga, which is mutawif tu tak bersama dengan jemaah dari sudut mengiringi jemaah daripada airport Malaysia sampailah ke airport Malaysia, dan juga mereka tidak tidur sehotel dengan jemaah, tidak menetap bersama dengan jemaah,
melainkan mereka muncul pada waktu tugasan mereka saja. Tentu sajalah. Okey. Sememangnya di antara tiga tersebut ada perbezaan yang jelas lah. Dan yang pertama tadi memang 24 jam jemaah akan bersama dengan mutawif, akan sentiasa ada. Yang Bukanlah kedua, sentiasa terjaga, tapi at least standby. tapi at least ada. Jemaah tahu nak cari mutawif kat mana. Orang kata kalau kita di Salam Hijrah ni contohlah mudah kan, waktu makan kita, waktu breakfast di hotel, kadang-kadang kita berjumpa mutawif kat situ. Kadang jemaah waktu tu lah nak bercerita apa yang berlaku. Betul, Mungkin betul. Contohlah kata paling mudah lah saya bagi contoh atas pengalaman. At least kata, kita sendiri pun sebagai mutawif, ketika sarapan dengan jemaah, makan tengah hari, makan malam, kita dengar jemaah sok-sek kita tahu dah. Betul. Tak sihat ni. Kan? Yeah. Jemaah selesema ni, ada ubat tak? Nak pergi klinik tak? Betul. Kan? Kita akan sentiasa tanyalah, tanggungjawab. Contoh kata di bilik tiba-tiba jemaah tak dapat towel ataupun kereta dan sebagainya sepatutnya disediakan. Kadang jemaah ni kadang dia tak sempat nak WhatsApp kita dalam grup dan sebagainya, ataupun segan nak cakap, takkan towel pun tak boleh nak ni. Betul. Tapi tiba waktu makan berjumpa dengan kita, borak-borak, bila kita tanya, masa itulah baru dia bercerita, oh acik tak ada towel dalam bilik ni sebenarnya. Apa acik tak cakap. So betul, kita boleh betul. solve problem terus pada Betul. waktu tersebut lah. Even kalau mutawif yang jenis sampai dekat airport baru muncul ataupun on job basis, kebiasaannya mereka ni dibayar oleh syarikat tersebut. Dan saya boleh katalah benda ni biasanya mereka ni bukanlah staf sepenuh masa kepada syarikat lah. Bila sebut tentang staff, bukan staff sepenuh masa, ini sebenarnya merisikokan juga. Betul. Contohnya lah, kalau in case saya sebagai CEO, saya ambil jenis yang itu sebagai mutawif sepenuh masa. Bukan maksudnya saya ambil sepenuh masa, maksudnya saya ambil on job basis sebagai mutawif kepada grup saya. Kita terdedah kepada beberapa kemungkinan. Betul. Boleh jadi ketika kita perlukan dia untuk apa-apa emergency, dia sedang bertugas untuk syarikat lain, untuk job lain pula. Kerana dia on job basis, kita deal dengan dia untuk datang ziarah. Betul. Lepas ziarah dia balik. Lepas ziarah tu kita kata, Ustaz boleh tolong tak? Saya di Malaysia contoh. Ustaz boleh tolong tak uruskan jemaah tu nak pergi klinik. Alamak Ustaz, saya ada ziarah lain. Kan lepas tu baru boleh uruskan. Jadi jemaah kalau kita. Ustaz nak saya bawa pergi klinik, lepas saya habis ziarah saya bawa dia pergi klinik. Sebab orang tu on job basis. Betul. Kan, jadi sebab tu kita tak mengamalkan menggunakan mutawif on job basis sebagai mutawif utama, apalagi untuk menggunakan mutawif yang base di Saudi untuk menjadi mutawif utama. Tidak dinafikan kita juga sentiasa membuka ruang kepada mutawif-mutawif yang memang ada di sana, termasuklah dari kalangan pelajar Jamiah Islamiyah, Universiti Islam Madinah sendiri. Walaupun hakikatnya kita juga mampu untuk bawa ziarah, kita juga boleh untuk membimbing para jemaah, tapi kita sentiasa membuka ruang dan peluang kepada adik-adik yang nak timba pengalaman. Betul. Kita gunakan khidmat mereka membimbing jemaah, tapi bukanlah sebagai mutawif utama. Tetap kita ada pengiring daripada Malaysia. Jadi dari sudut pengurusan tu sendiri kita kena titik beratkan. Betul. Sebagai salah satu elemen kebajikan jemaah itu, supaya kita dapat mengenal pasti adakah syarikat ini dia menitik beratkan kebajikan jemaah. Baik. Macam mana pula dengan dari sudut kesihatan, dari sudut perlindungan takaful, adakah ia juga menjadi satu nilai penting dalam menentukan pilihan pakej umrah kita? Okey, sebenarnya mungkin kalau kita kata kat sini dalam tempoh setahun mungkin sekali dua saja kita demam, alah sikit-sikit tak apalah kan. Pergi sana acik okey je, kat sini bangun pagi acik dah ke kebun benda semua. Kita kena ingat kepada mereka yang kata pertama kali sampai benda semua, banyak benda yang kita orang kata keadaan cuaca yang terutamanya di sana dan di Malaysia agak Perbezaan berbeza, cuaca kita. dan pengalaman kita sendirilah apabila kita membawa jemaah. Saya boleh katalah sebahagian
separuh daripada jemaah kadang yang lebih berusia ataupun yang muda-muda macam kita pun kadang-kadang boleh mengalami demam, sakit dan sebagainya. Dia bukan kira nama awak siapa, umur berapa, tidak. Nak jadi juga. Nak jadi sakit juga kan. Dan insya-Allah yang ini yang kita kena tengok jugalah, adakah syarikat menyediakan takaful ataupun perlindungan medical card di sana, yang mana apabila kita membawa jemaah ke hospital dan mendapatkan rawatan, mendapatkan ubat, kita tidak perlu mengeluarkan cash kita. Kena ingat harga untuk ubat-ubatan di sana ataupun kita kata harga untuk consultation untuk berjumpa dengan doktor saja pun. Dia boleh walaupun doktor tu cakap benda yang kita tak faham bahasa Arab kan. Boleh mencecah, tetap kena bayar ratusan ringgit. Dia tak boleh kata awak cakap benda saya tak faham jadi saya tak payah bayar. Tak, kena bayar juga. Tapi dengan adanya medic assist card dan juga perlindungan takaful, tentu sekali semua ini telah pun menjadi satu sistem pembiayaan bagi kesihatan kita ataupun sebarang emergency, termasuklah urusan kematian. Betul. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang ini prospek ataupun bakal prospek boleh bertanya secara langsung. Tak ada masalah pun. Tanya terus direct. Ada tak disediakan? Tapi memang ada ke Ustaz syarikat-syarikat yang tidak menawarkan dalam package dia orang? Okey, saya tak nafikan ada juga syarikat yang tidak menawarkan perkhidmatan ini disebabkan kerana mereka hendak merendahkan harga. Harga kos dan juga harga package mereka. Walhal dan adakah itu menjadi kesalahan? Tentunya tidak. Dia tidak menjadi kesalahan, tapi kita sendiri sebagai prospek kena ambil kira. Kalau dalam package tu tak ada, maka kita kena tanya adakah bagaimana dengan medic card, dengan takaful. Betul. Dan kalau dia kata kena tambah duit, so kita boleh take note. Betul. On that. Kita kena ready. Itulah gunanya study kita ni. Betul. Kan? Cuma ramai orang dia rasa macam tak perlu. Betul. Tak perlu. Tak apa, saya boleh bawa ubat. Saya sakit demam, saya ada ubat. Betul. Saya boleh bawa ubat dari Malaysia. Kalau Saudi mahal ubat dia, saya bawa ubat daripada Malaysia. Termasuklah dengan urusan kematian. Kan? Saya baca-baca kan. Saya baca-baca visa kita ni dah cover dengan kematian katanya. Dan jadi pandangan Ustaz sendiri macam mana sebenarnya? Adakah perlu ataupun tidak medic assist card dan juga takaful ni? Adakah ianya benar-benar membantu ataupun sebenarnya hanyalah dummy thing untuk menjadikan kita ni nampak lebih cakna, lebih take care kepada jemaah. Sedangkan kita dah ada visa dah yang betul. Okey, atas pengalaman kita sendiri atas pengalaman saya sendiri, tentang pertama tadi ubat-ubatan daripada Malaysia. Okey, saya mengalami jemaah yang demam di Mekah dan dah makan ubat yang dibawa tak kebah-kebah, tak baik-baik, dan akhirnya kita sarankan, sebenarnya pada awal lagi kita sarankan dah, tapi jemaah ni kadang tak apa Ustaz, demam sikit je. Padahal tak bangun dah tu, tak boleh nak bangun, nak pergi makan pun tak boleh. Tak apa Ustaz, sikit je, kejap lagi baiklah, saya nak makan 4 biji Panadol dan sebagainya. Tapi akhirnya apabila kita bawa ke hospital, dekat sana kalau kita menggunakan medical card, kita akan bawa ke hospital swasta di sana, dan hospital yang terdekat dan mudah. Berbeza dengan apa yang ada pada visa semata-mata. Kita betul. Kena queue dekat hospital kerajaan. Okey. Kita bawa dan jemaah. Dan nak terbagi tahu, hospital kerajaan ni juga bukannya hospital klinik kesihatan raup. Dia bukan yang begitu. Klinik hospital kerajaan mereka tentu sekali menguruskan jutaan manusia. Betul, kita kena tahu yang tu lah. Jadinya apabila jemaah pergi ke hospital, kita tunjuk kita punya medic card kita, dan jemaah masuk dan terus mendapatkan rawatan dan terus mendapatkan injection. Alhamdulillah 2-3 jam lepas tu jemaah dah okey. Nampak dia bukan salah pada ubat, tapi betul. Kadang-kadang apabila kita berada di sana, penggunaan ubat tu mungkin tak sesuai. Betul, tak sesuai dengan iklim dan sebagainya lah. Benda ni kita kata dosnya berbeza, sakitnya pun berbeza. Betul. Kadang
Betul, sakitnya berbeza kan. Kadang kita tak tahu sakit kita kat sana terkena bakteria ke virus apa lah. Yang mungkin orang kata di Malaysia ni tak terjangka benda tu. Begitulah. Dia lain demam Malaysia dengan demam Saudi. Lain. Kalau kita cakap lebih-lebih nanti orang bahagian medical pula akan tapi begitulah dari segi pengalaman, mungkin juga dari segi saya kira dari sudut medikat dan takaful ni sebenarnya orang kita perlu diberikan lebih pendedahan. betul. Sebab yelah dia konsep dia sama juga bang, macam orang Malaysia jual medical card dekat Malaysia kan. Elemen-elemen menakut-nakutkan. Jadi orang kata tak saya okey, saya tak payah medical card semua hibah apa semua saya tak nak. saya okey, saya tak akan sakit. Kan? Kalau saya sakit pun Allah yang akan sembuhkan. Yang macam itulah. Jadi memang ada sebahagian orang yang dia meletakkan ianya adalah satu perkara yang not emas lah, bukan satu benda yang mesti. Jadi saya nampak ianya perlukan pendedahan yang lebih kepada orang ramai tentang kepentingan medik, access card dan juga perlindungan takaful ni. Okey, kita break dulu, kita bagi laluan kepada iklan pakej umrah Salam Hijrah Holiday. Ustaz Farid Masri. Attend kursus tu memang senang sangat nak faham. Lepas itu dengan pengisian yang penuh daripada pergi sampai kita balik. Kak Wana rasa superb. Luar biasa. Dia rasa lebih personal. Pengalaman yang tak boleh dibeli lah. Dia ada tambahan personal care sikit. Kisah-kisah dan banyak juga info-info baru yang memudahkan lagi amalan dan ibadah. InsyaAllah akan kami jadi duta-duta kecil. Out of 10, 11.5 lah. Masya Allah. Sebab saya banyak belajar benda-benda yang selama ni saya YouTube. Akhirnya saya jumpa orang yang cerita benda tu. Cerita-cerita sirah ustaz yang best lah buat kita orang rasa lebih menyayangi Rasulullah. It's by far the best trip lah. The best trip so far. Alhamdulillah. So benda paling best last day kita orang dicek bacaan Al-Fatihah kita orang. Saya tak pernah buat kot. So bila dia cek satu-satu tu benda paling selama ni kita baca Fatihah tu betul ketat kan. So Ustaz Farid betulkan. Saya redha nyanyi je lah. Tapi services Salam Hijrah macam ni. Oh, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. So harga kami tak ada berubah? Ya, tak ada berubah. Kekal Kekal. Okey. Dan sebenarnya Salam Hijrah ni sangat fleksibel bagi saya. Jika anda di luar sana ingin buat package bersama family, saya memang sarankan, sangat recommended. Dia bagi perhatian kan, bagi komitmen yang baik semua daripada hotel sampai dekat kapal terbang memang bagus. Alhamdulillah lah, terus. Yang paling best dia punya mutawif dia memang ikut sunnah. Penceritaan jelas dengan penghayatan dia memang best lah, terbaik sangat lah. Overall memang Salam Hijrah terbaik. Boleh bergantung dengan baik, insya-Allah. Bagi saya, pengalaman saya sepanjang kembara ini lebih kurang 12 hari ini, saya boleh katakan tidak ada satu minit pun yang saya perlu risau yang kalau saya nak berhubungan, nak kontak, ada emergency ke, nak tanya ke sebagainya. Alhamdulillah, Ustaz Haji Farid sangat-sangat reliable untuk jaga kami dengan baik, sama ada dari sudut komunikasi, urusan logistik dan juga urusan-urusan ziarah dan yang lain. Jika anda memerlukan satu package yang orang kata perfect, pilihlah Salam Hijrah. Penginapan yang no comment. Amat baik. Okey, kita bertemu kembali dalam sesi perbincangan podcast berkenaan dengan dilema memilih pakej umrah. Baik, Abang Wan, kita dah bincangkan tadi tentang dua elemen utama yang perlu diambil kira, dititik beratkan oleh para prospek sebelum memilih pakej umrah. Yang pertamanya, syarikat, yang keterusan syarikat itu menyemak kesahihan keterusan syarikat. Betul. Dan yang keduanya adalah dari sudut penyediaan ataupun perkhidmatan dalam menguruskan kebajikan para jemaah. Betul. Saya tertanya-tanya juga ni, kenapa harga bukan yang pertama? Kan rupa-rupanya bila kita faham balik, ya, kita memang perlu letakkan keutamaan kepada meneliti latar belakang syarikat dan melihat kepada bagaimana kecekapan syarikat itu sendiri menguruskan kebajikan para jemaah daripada sudut penyediaan bimbingan, mutawif,
siapa yang akan menjadi pengiring kepada jemaah, dan kemudian penyediaan dari sudut perlindungan takaful, penyediaan dari sudut kesihatan, ini dengan medic assist card, dan kita nampaklah keterusan mereka itu juga mendorong mereka untuk menjaga kebajikan itu kepada tahap yang maksimum, yang terbaik kita boleh bahasakan. Okey, selesai 2, dah semak keterusan syarikat, dah semak status ataupun kemampuan syarikat dalam menguruskan kebajikan para jemaah. Jadi seterusnya kita nak tengok apa pula? Okey. Adakah kita nak tengok harga? Saya baru nak sebut tu, harga dah ke? Belum lagi harga? Belum lagi harga. Kita nanti dalam conclusion nanti baru kita tahu kenapa kita bukan tengok harga dulu. Okey. Dan seterusnya yang inilah yang selalu orang letakkan, yang kadang-kadang bukan harga, orang letakkan benda ni juga. Kepada benda yang pertama nak tengok. Pengalaman kita selalunya tanya, hotel apa? Hotel apa kat sana? So maksudnya sekarang ni nak tengok hotel selepas cek syarikat, selepas tengok kemampuan mereka menguruskan kebajikan jemaah, baru pergi kepada tengok hotel dia. Hotel apa yang akan digunakan di Mekah dan juga di Madinah. Hotel 3 bintang ke 5 bintang sesuai ke tidak dengan apa yang kita perlukan. Sesuai kat nak bawa mak ayah, betul tak hotel ni Kalau saya katakanlah, contoh katalah kita duduk di hotel Menara Jam, yang akses dia daripada bawah kita masuk, kita kena masuk melalui mall terlebih dahulu, melalui pusat membeli belah. Kalau siapa tak tahu tak pernah masuk Menara Jam, dia banyak hotel dalam tu, tapi kalau nak tengok, kalau yang mana tak pernah tahu, ingat Menara Jam ni best. Memang best kat atas tu, hotel dekat benda semua. Tapi apabila kita tahu dari sudut bangunannya dekat. Dekat. Memang. Sebab tapi adakah cerita pasal nak sebut pasal Menara Jam, Safwa dan sebagainya kan. Even Hilton Makkah yang dulu, yang sekarang namanya Makkah Tower. Makkah Tower, betul. Adakah kita, kalau nak cakap pasal hotel Mekah, adakah kita perlu memilih hotel dari sudut bangunan yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, ataupun kita tak boleh tertipu sebenarnya dengan bangunan tu? Kita tertipu dia macam mana kita ceritalah, walaupun hotel tu kata Menara Jam daripada dataran, daripada Kaabah nampak, contoh kata nampak itulah hotel saya kat sana. Cerita dengan makcik sebelah, makcik duduk kat atas tu. Tapi kalau kita tahu dari sudut akses nak masuk ke hotel tersebut, sistem dia, kita perlu, contoh kata kita perlu melalui mall terlebih dahulu untuk sampai ke bahagian akses lift, yang mana lift ni akan membawa kita ke tingkat hotel kita. Kita kena tahu yang pertama kat situ, dan kita kena tahu jugalah kalau kita tak biasa ataupun mudah pening kepala tengok ramai orang, tengok banyak laluan, memang sampai kesudahnya memang kita tak akan faham. Ini bukan saya bercakap orang kata kosong. Kita bercakap atas pengalaman. Yelah, bawaan dengan saya pun dulu, di bawah saya kita melayani, menyantuni para jemaah bertahun-tahun di Pullman. Pullman Zamzam. Kita bukan cakap kosong, tuan-tuan. Saya sendiri memang berurusan dengan Pullman Zamzam tu, saya rasa sekitar 4 tahun. Secara committed. Memang jemaah kita memang ditempatkan di Pullman ketika tu, dan kita lalu semua tu, kita hadap semua tu. Jemaah sesat, jemaah tak turun ketika ziarah sebab salah lobi. Jemaah tak balik bilik, ingatkan sesat, rupanya tak jumpa lift. Naik lift salah. Dan ini berlaku terutamanya di Menara Jam lah, sebab ada banyak lift, dan lift tu dia tak connect to each other. Dia tak sambung ke lobi. Kalau salah naik lift, memang lobi hotel lain lah yang kita pergi kan. Lift sebelah-sebelah pun ada yang lift sampai level tersebut, ada sampai level ni. Dan berlaku bukan kepada orang lain pun, kepada ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri duduk dekat lobi hotel lain. Kita tunggu-tunggu dalam bas, kita ada ziarah pagi tu, cari, ingatkan dia pergi haram tak balik-balik. Rupa-rupanya dia dah termenung dekat lobi lain, dan dia ingat tu lobi hotel dia, dan dia duduk kat situ. Dia tunggu. Kita tak salahkan hotel tersebut, sebab tapi
itulah sistem yang berada di dalam menara jam. Contoh kata kan, dia melalui mall terlebih dahulu, masuk ke lift, sampai ke lift di lobi hotel kita. Daripada lobi hotel kita pula, yang bila kita keluar pada lift, sebenarnya dia tak terus kepada lobi hotel kita. Dia akan ada lobi lain pula, lobby ada lift lain yang kena naik bertukar-tukar. So maksudnya di sini, dalam memilih hotel, kita cerita konteks hotel Makkah dululah. Dalam memilih hotel Makkah, apakah elemen yang kita perlu ambil kira dalam pemilihan kita tu? Maksudnya kita nak pilih package ni. Betul. Kita dah tengok syarikat kita dah tengok dia punya penyediaan perkhidmatan dari sudut pengurusan kebajikan jemaah Betul. Sekarang ni hotel pula. Kita nak pilih, mungkin syarikat tu ada 2-3 package. Betul. 2-3 hotel yang berbeza. Macam Salah Hijrah jugalah. Kita ada package Kembara yang menawarkan Nawarat Syams 300 meter. Kemudian kita ada Anjum 150 meter. Dan kemudian kita ada Hilton Convention. Betul. Dan kemudian kita ada Hyatt Regency. Betul. So nak memilih ni, kita kena tengok dari sudut apa? Kalau bagi saya sendiri, kalau ikut pengalaman, kita tengok siapa yang kita bawa lah. Maksudnya kita punya keperluan kita dari sudut ahlinya. Sama ada kita sendiri ke, kita ni pula kuat tak kuat ke, mampu tak mampu ke, jalan jauh ke, jalan memang nak kena yang mesti yang dekat ke. Betul. Kan? Kita macam saya sendirilah, pengalaman saya sendiri jugalah. Saya tak nak cerita pengalaman orang. Pengalaman sendirilah kita bawa. Saya pun pernah bawa mak ayah saya pada bulan 2 tersebut, dan dengan Salam Hijrah lah. Dengan Salam Hijrah. Dan risau bawa mak ayah pergi travel lain. Kita duduk di Hotel Hilton Convention, dan apa yang saya respon sebenarnya daripada ayah saya sendiri, dia sangat gembira duduk di Hilton Convention sebab kata dia senang. Dia tak pening kepala sebab yalah pada usia 60 lebih mak saya pun tak boleh tengok crowded, dia akan pening. Tapi ego lah. Lepas tu macam ayah saya pula, dia memang tak nak ikut. Masa tu saya bawa adik ipar saya yang lelaki. Dia tak join walaupun dia macam ayah saya ni, dia jenis macam Lone Ranger juga. Tak apa, kau jalan dulu. Macam tu. Walaupun kadang anak nak tunggu benda semua, tak apalah, abah jalan dulu, abah jalan lambat sikit. Dia jenis begitu. Dia suka enjoy me time, walking alone. Dia jalan perlahan-lahan. Tapi bila duduk di hotel tu, dia kata dulu pergi dengan dululah, lebih kurang saya jangan sebut 10 tahun dulu. 10 tahun dulu duduk di hotel mana dah, dia tak ingat dah, dia kata hotel mana. Tapi hotel tu kata nak jalan sesak, ramai orang dia semua. Tapi masa tu lebih dia muda sikit lah. 10 years ago dia okey lagi lah. Tapi sekarang ni kalau dia kata, kalau duduk kat hotel lama, dia kata sakit kepala lah, dia kata. Kalau mak saya pun sama, pening, ramai sangat orang. Jadi serba sedikit kita kena tahulah bagaimana kedudukan hotel tersebut. Bertanyalah dengan staff, dengan kita nak ambil package dengan contoh dengan Salam Hijrah, tanyalah kan, hotel kau kat mana, hotel apa benda semua, tunjukkan map. Kalau travel tu betul-betul orang kata jual pada hotel tersebut, kita tak ada masalah nak tunjuk. Okey, hotel ni jalan dia begini, keadaan dia begini. Kita tengok siapa yang kita bawa. Kalau kita kata kita okey, kita bawa family kecil kita dengan rumah kita, nak enjoy duduk dekat Pullman Zam-Zam, it's okay, tak ada masalah. Kita tahu masuk mall tak ada sesat punya. Okey, begitu. Itu pada pandangan saya lah. Okey, kita tengok dari sudut siapa yang kita nak bawa. Okey, kemudian kita tengok pula jarak dia tadilah kita sebut. Kalau kita jenis orang yang okey, boleh berjalan dan memang nak exercise. Contoh macam Ustaz Anwar, dia dah set, dia kata saya nak pergi package lepas ni Ustaz letak saya grup yang hotel jauh-jauh. Saya nak exercise hari-hari. So kalau yang macam tu kita dah tahulah. Kita ni kita nak memang nak cari package yang hotel jauh. Macam Ustaz Anwar tadi lah. Dia suka hotel jauh, nak berjalan. Kadang jemaah ni mungkin dia kata alamak jauh juga lah, 300 meter dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya apabila sampai di sana, dia enjoy dengan baiklah hotel saya duduk sini. Seronok lah keluar pada hotel sebelum nak sampai ke haram. Jalan tengok orang jual tu jual ini. Sebab contoh kata di sepanjang jalan, contoh kita menggunakan hotel Olayan Golden kan, Syariah Al-Khalil, jarak dia mungkin agak jauh sikit lah. Tapi jemaah enjoy dengan suasana yang ada pada ketika itu. Which is kita yang masa saya uruskan pada bulan 10 yang lepas, saya di Hilton Convention, ada jemaah di Hyatt Regency dan ada jemaah di Olayan.
kami yang di Hilton Convention dan juga jemaah yang di Hyatt Regency pun turun ke arah Nolayan Golden untuk enjoy the shopping. Betul. Menariknya tempat tu, dia ada kedai jus, dia ada kedai shawarma, dia ada kedai nasi Arab, nasi Pakistan, and everything was there. Ada pro and cons lah. Betul. Maksudnya kalau kita pilih yang itu, ya jarak kita jauh tapi kita enjoy dengan surrounding. Betul. Kalau kita pilih yang begini, apa yang ada di sekeliling kita adalah barangan yang mahal lah. Makanan pun mahal dan sebagainya. Jadi okey, kita tengok kepada siapa ahli yang kita nak bawa. Kemampuan keluarga kita tu sendiri ataupun pasangan kita tu adakah kita boleh berjalan ulang-alik untuk ibadah, ataupun kita lebih memilih untuk kalau boleh nak dekat lah supaya kita boleh ulang-alik dan sebagainya. Ada setengah jemaah yang mak ayah dia jenis yelah, maaf cakap, mudah terkencing. Betul. Nak pergi toilet ulang-alik dan sebagainya. Jadi nak balik, nak tukar pampers, nak bawa mak ayah ataupun anak dan sebagainya. So ada keperluan untuk yang lebih dekat. Okay, kemudian kita pilih juga, kita tengok juga dari sudut jarak. Betul. Nak cope upkan dengan kita punya keperluan tadi. Kita dah tentukan keperluan kita, kemampuan ahli peserta kita tu, jemaah kita tu, keluarga kita tu, dan kita synchronizkan dengan jarak yang kita nak pilih ni. Betul. Okey, kemudian kita kena tanya lebih lanjut satu lagi lah tentang bilik yang kita nak. Okey. Maksudnya kalau kita pergi berempat, tanyalah, contoh kata kita pergi dengan isteri kita, mak ayah kita 4 orang, tanyalah saiz bilik dan sebagainya lah. Kita boleh dapat maklumat ni daripada travel yang kita nak ambil tu sebenarnya. Sebenarnya travel tu tak ada keperluan pun untuk sembunyikan. Kalau betul-betul dia dah menggunakan hotel tersebut, mudah minta je gambar lah, minta gambar. Tapi nanti ustaz marah macam mana? Awak ni banyak sangat tanya tau. Awak ni jemaah umrah belum dijemput menjadi tamu Allah, tapi awak punya fasi ke? Awak punya cerewet ni dia digambarkan sebagai cerewet, padahal sebenarnya dia nak bajet, dia nak tahu sesuai ke, selesa ke untuk dijadikan bilik yang boleh membawa rehat yang maksimum, yang selesa. Saya setuju dengan memilih hotel tu dari sudut saiz bilik juga. Maksudnya hotel tu, tuan-tuan, memang ada orang yang dia pilih dari sudut jarak sebagai keutamaan, macam Ustaz Azwan cakap tadi lah. Dia pilih yang lagi pendek meter tu lagi bagus. Kalau boleh nak yang hotel 10 meter. 10 meter. So hotel 10 meter ni tak wujud. Saya pun tak tahu lah hotel apa. Yang kalau ada 10 meter tu, saya rasa mungkin package kerusi lipat lah. Ataupun kerusi camping tu lah, kerusi healing tu lah. Kalau yang hotel dia tak ada yang 10 meter daripada Masjidil Haram. Jadi memang ada yang dia nak lagi pendek lagi bagus, diletakkan sebagai keutamaan. Tapi dari sudut biliknya sempit, kan, dari sudut facility, kemudahan macam Ustaz Azwan cerita, menara jam tadi nak kena tukar, lift nak kena tukar lobby, nak kena tepat lift yang dinaiki. Kita kena akui, dalam 10 lift yang ada di menara jam, dia lebih sebenarnya, tak semua lift berfungsi untuk semua tingkat. Betul. Dan memang keadaan tu bukan keadaan yang normal di negara kita. Mana ada kita naik lift yang dia ada nombor 1 sampai 40. Tapi yang berlampu tingkat 1, tingkat 5, tingkat 10. Yang lain kita tak boleh nak pergi. Betul. Jadi itu bukan biasa di negara kita. Jadi makcik-makcik yang tak biasa ni, dia naik lift, dia ingat semua sama. Dia tengok tak berlampu, dia pun tekan lah, dia nak pergi ke tingkat 9. So dia pun pergilah tekan tingkat 10 tu. Pergi je tingkat 10 sebab tingkat 9 tak berlampu, tak boleh nak tekan.
Pergi tingkat 10, lepas tu dia turun lift, dia dah tak tahu nak pergi mana dah. Betul, dah lost lah. Lepas tu kita duk cari-cari tak jumpa anak-anak, duk cari-cari tak jumpa, rupanya mak dia kat tingkat 10. Betul. Benda ni betul lah, benda ni betul. Ya, memang berlaku dan itu adalah sistem yang diguna pakai di Menara Jam. Bukan saya kata tak bagus hotel Menara Jam, boleh asalkan tuan-tuan bersedialah dengan keadaan-keadaan ini. Pastikan orang yang tuan-tuan bawa tu boleh faham sistem ni, catch up dengan apa yang di adapt lah dengan sistem-sistem yang diguna pakai di sana. Baik. Itu hotel Mekah. Kalau hotel Madinah pula macam mana? Okey, di hotel atau adakah dia perlu ambil kira hotel Mekah saja? Hotel Madinah tak apalah, tak kisahlah. Hotel mana pun ada jemaah yang concern jugalah tentang hotel di Madinah. Tetapi secara kita kata secara overallnya, secara mudahnya di Madinah ni dia lebih tersusun. Hotel dia, kalau kita dia tak ada isu naik bukit turun bukit tadi. Tak ada. Dia mendata saja. Dia tak ada isu tukar lift. Naik lobby lain tukar lift lain. Naik hotel lain. Kalau tak jumpa hotel tu mungkin ada jugalah. Kata tapi dari sudut akses daripada hotel nak ke haram, di Masjid Nabawi dia lebih mudah, dan dia tak ada lah kalau kita kata surrounding Masjid Nabawi ni, Masjid Nabawi ni dia dalam dia punya pagar tu berbentuk petak. Okey, di sebelah kiblat, di sebelah depan, di sebelah kiri, di sebelah Sakifah kanan Bani Sa'idah, belah kiri, belah kanan, belah kiri Sakifah Bani Sa'idah, belah di situ kanan ada juga Bakek hotel juga, di sebelah Bakek ataupun di bahagian belakang. Dan lebih popular bagi jemaah Malaysia adalah hotel yang di bahagian belakang lah, sebab saf wanita. Sebab saf wanita memberi kemudahan kepada para wanita. Tapi ikut mana pun di Madinah pun kita kena ambil kira jugalah. Kena ambil kira juga hotel apa? Hotel apa yang kita duduk lah. Sebab sebabnya dia sama juga macam dekat Mekah jugalah. Dia ada jarak tertentu. Mungkin jarak dia tak berapa jauh lah kalau boleh anggarkan. Dari sudut jarak saya boleh nisbahkan hotel Madinah tak ada masalah. Tak ada masalah. Even jaraknya 250 meter sekalipun tak terasa sebab kiri kanan kedai, laluannya rata. Betul. Sempoi lah, senang cerita, santai. Perjalanan menuju ke haram tu santai, tidaklah sehektik di Makkah. Betul. Baik. Tapi dari sudut saiz bilik Madinah dengan hotel Makkah pula macam mana? Kalau ikut pengalaman kita yang pernah kita dah uruskan beberapa hotel ataupun dari segi pengetahuan kita lah, kita tak boleh nak bandingkan hotel di Madinah sehebat hotel di Mekah. Contoh kata, maksud sehebat tu kalau nak dibandingkan 5 star tu 5 star lah. Kalau 5 star Mekah memang cantik, tapi 5 star Madinah tidaklah secantik itu. Sebab hotel Madinah ni, untuk makluman tuan-tuan, kebanyakannya adalah hotel-hotel lama, cuma dibaharukan dari sudut branding dan sedikit renovation. Kita panggil. Renovation. It just renovation pada look saja. Betul. Tapi bukan pada saiz. Saiz masih kekal sama. Bahkan ada banyak hotel di Madinah yang masih lagi mengamalkan toilet di luar. Kita panggil bilik apa? Suites lah. Suite kan. Suites Madinah ni dia pelik sikit. Dua bilik, hotel tengah, toilet tengah. Toilet tengah. So contohnya family saya dengan family Abah Wan. Tak macam ni. Saya dengan kakak saya, family saya dengan family kakak saya, kita nak suites. Suites ni sefaham kita satu bilik yang ada connection, dua bilik ataupun connecting room. Kita minta dengan hotel. Dia bagi suites tapi toilet kongsi. Jadi macam ini dia style lama sikit. Dia bahasa Arabnya syugah lah. Syugah ni apartment kan. Service apartment. So ini adalah konsep kebanyakan hotel Madinah yang masih ada. Dan dari sudut sizing bilik, Madinah masih lagi saiz yang sempit. Sebenarnya nak dibandingkan, kalau kita katakan hotel 5 star Makkah, kalau Makkah ni kalau nak sebut hotel 5 star yang luas biliknya, terutamanya bagi bilik berempat yang normal bukan yang suites
setahu saya lah daripada pengalaman menggunakan beberapa hotel, termasuklah Pullman, termasuklah Movenpick, saya pernah duduk diberi percuma untuk malam Syawal, malam raya di Abraj, dulu nama dia Abraj Suites. Kemudian ini masa saya, Faizal Tahir, Zizan Razak, Datuk Awang Daud, Datuk Pangeran, dulu kita diberikan percuma duduk di Abraj Suites. Kemudian pernah juga diberikan percuma pada malam raya di Raffles. Saya mengalami semua ni sendiri dan saya dapat simpulkan bilik yang besar, luas untuk bilik berempat, kalau tuan-tuan nak selesa, adalah kalau di Mekah adalah di Hilton Convention dan juga Anjum. Dua bilik ni tak ada lagi yang boleh lawan lah. Dia punya bilik kuat, bilik berempat standard Kalau nak cakap Swiss tu banyaklah pilihan. Tapi kalau di Madinah memang kita buntu dari sudut sizing. Apa yang kita boleh bezakan di Madinah sebagai perbandingan bukanlah saiz, tapi kita mengutamakan dari sudut makanan, lobi dan juga lift. Penyediaan makanan yang kondusif lah, dari sudut dewan makannya, makanan, pilihan makanannya. Dan kemudian kita juga menilai dari sudut lift yang ada dalam hotel. Kalau 4 lift sakit kepala, 4 lift, tapi kita letakkan SOP kita, standard kita adalah minimum 6 lift. Dan kita pilih Province Al-Sham sebagai hotel utama kita yang mempunyai 8 lift. Lobi yang luas, kita boleh buat taklimat, kita boleh buat even kursus umrah pun dekat lobi tanpa diganggu. Betul. Tapi dari sudut sizing, memang saya cakap terus terang, kita tak ada banyak pilihan. Tapi dari sudut makan, sedap, alhamdulillah, Province Al-Sham. Dan ini berlaku di kebanyakan hotel di Madinah. Apabila kita menggunakan ataupun memilih package yang menawarkan hotel yang memang sempit, sampai nak buka pintu pun tak boleh buka habis, ada katil kat belakang dia. Katil tambahan kalau dibuatnya kawan tu tidur, kepala terkeluar sikit, kita pun buka pintu malam kan, balik pada haram kan. Kita baru lepas zikir ni kan, balik baru tadi solat kat haram, zikir tadi, balik bilik kena kepala kawan, kena maki. So benda ni berlaku, ni hakikat, reality. So tuan-tuan kena ambil kira juga. Kalau di Makkah tu mungkin kita ambil kira jarak, di Madinah kita ketepikan jarak, tapi kita ambil kira sizing bilik. Maksudnya jangan terlalu sempit, cari hotel yang bilik berempat dia masih okey lah, tidaklah dahsyat sempitnya. Boleh kita sebut yang kita gunakan hotel Salam Hijrah, kita gunakan Province Al-Sham Ya, betul. Itu antara hotel yang bagi saya terbaik dari sudut jujur. Saya sendiri Abang Wan sendiri pernah duduk kat hotel mana kalau kat Madinah tu? Kalau di Madinah pernah rasa menguruskan jemaah di hotel mana? Saya sebutlah sikit di Artal Al-Munawwarah, di Munakarim. Artal okey. Sebelah Munakarim, sebelah daripada belah sini ODST. Okey. Zowar International, okey. Di Holiday Villa. Okey. Dan juga jemaah Ansa Golden di kalau yang lebih 4 star 5 star di Frontel, di Shaza. Jadi kita ambil Shaza dan juga Frontel. Compare Shaza dan Frontel ni 5 bintang Betul. Compare to Province Al-Sham dari sudut bilik. Dari sudut bilik tak jauh beza lah, lebih kurang. Fair enough. That's the point yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. 5 star ke 4 star ke, saiz biliknya begitulah. Kalau saya nak katakan Munakarim yang diletakkan hotel rasa 5 star juga, betul. Lebih sempit daripada Province Al-Sham yang kita gunakan. Itulah dia hakikatnya, supaya tuan-tuan tahu keadaan realiti hotel di Madinah. Dan dalam keadaan kesempitan itu, sempitnya saiz itu, harganya adalah sekitar duit ringgit, RM1,000, RM900 per malam.
RM900 ke RM1,000 semalam. Kalau RM900 ataupun RM1,000 per malam di Malaysia ni, kita boleh dapat swimming pool dalam bilik. Kan? Di Madinah RM900 ke RM1,000 per malam tu adalah untuk bilik sahaja. Yang mungkin toiletries pun tak ada. So tuan-tuan kena tahu hakikat hotel di sana. Baik. So kita dah tengok syarikat A. Kita dah pergi kepada bagaimana pengurusan syarikat dalam menguruskan kebajikan jemaah pun A. Okey. Hotel kita dah pilih. Okey, dia ada package yang hotel dia sesuai dengan kita. Okey. Hotel Madinah pun ngam. Baik, kita punya jemaah family kita ni ngam dengan package ni. Betul. So last kali kita akan tengok apa? Daripada semua yang kita tengok tadi itulah, barulah kita akan tengok. Kita sendiri akan tengok, oh patutlah harga dia begini. Patutlah dia Maksudnya harga begini. last kali baru kita nak tengok harga. Kita dah ngam dengan syarikat, kita dah ngam dengan pengurusan kebajikan dia, kita dah ngam dengan hotel dia. Betul. So kita nak tengok harga dia ngam ke tidak dengan kita. Tapi sebenarnya apabila kita dah tengok yang lain tu, sebenarnya bila harga tu kita dah faham. Oh, harga dia begini. Harga dia begini. Pada masa itulah barulah kita kata, oh kalau aku ambil harga yang tersangat rahmah, perkataan pada hari ni. Maka kita kena lupakan baliklah kriteria kita yang atas tadi. Kita dah tak boleh hotel, keperluan keluarga semua kita kena abaikan lah. So bagi tahu anak bini, kita kena abaikan semua keperluan kita sebab saya pilih yang last kali. Harga untuk rahmah kan. Itulah dia. Tapi bukanlah saya nak kata harga ni berdasarkan kemampuan kita, tapi sebenarnya kita ni kadang meletakkan, senang ceritalah, meletakkan pada harga yang rendah. Sebenarnya kita mampu harga yang lebih tinggi. Sebenarnya bukan yang kata saya menidakkan bagi mereka yang mencari package begini, tidak. Tapi cumanya bila kita faham sesuatu kan, contoh kita beli kereta lah, kenapa kita nak beli Honda City, kenapa kita nak beli kereta yang lebih mahal, sedangkan kereta Malaysia Beza ada. Contoh macam ada. Kita perbandingan Veloz dengan Alza lah. Kan? Kenapa kita pilih Alza berbanding Veloz, ataupun kenapa kita sanggup beli Veloz sedangkan sebiji dengan Alza? Betul. Kan? Sebiji dengan Alza, kenapa orang beli Veloz? Adalah nilai yang mereka ambil kira. Jadi daripada situ barulah kita faham kan, kenapa bukanlah harga yang sebenarnya menjadi penentu kepada package yang mana yang kita kesesuaian package kita. Baik. So 4 tips yang sangat menarik daripada Ustaz Azwan dalam menyelesaikan dilema memilih package umrah. Saya ulang, yang pertamanya adalah menyemak kesahihan ataupun kita sebutkan sebagai ketelusan syarikat, dan yang kedua kita melihat kepada pengurusan kebajikan jemaah, bagaimana perkhidmatan yang mereka tawarkan. Betul. Mereka sediakan. Dan yang ketiga kita akan tengok dari sudut hotel pilihan pula, adakah hotel tu bersesuaian dengan apa yang kita perlukan. Dan yang terakhir baru kita nak tengok harga. Kalau kita pusing, kita akan rosakkan segala ekosistem yang kita dah susun tadi, yang sepatutnya sesuai dengan apa yang kita perlukan. Bila harga tu mungkin melebihi daripada kemampuan kita, let's say kita ada 7,000, tapi bila tengok kepada apa yang kita perlukan tu, harga yang ditawarkan adalah 9,000. Kan kita ada 2,000 kat situ. Kalau kali dengan 4 orang ahli keluarga, 8,000 kita kena bayar. So adakah kita masih nak proceed 8,000 tu, ataupun kita nak terpaksa tukar kepada package yang lebih rendah? Tentu sekali kita kena faham that bila kita tukar kepada package yang lebih murah, maka tentu sekali ianya tak akan jadi macam mana yang kita nak. Dan saya harap mesej ni sampai kepada semua orang. Tuan-tuan tak boleh paksa apa yang tuan-tuan perlukan mesti sesuai dengan harga yang tuan-tuan nak. Maksudnya di sini setiap perkara yang lebih baik itu padanya adanya kos yang kita perlu tanggung, dan kita perlu siapkan, yang ini bersedia dengan kos-kos yang terlibat. Cadangan saya ataupun pesanan saya,
kalau boleh dapatkan yang lebih baik, maka usahalah yang lebih baik. Tak semestinya kalau tuan-tuan ada 7,000 sekarang, tuan-tuan mesti cari package yang 7,000 sekarang. Tuan-tuan boleh cari package untuk tahun depan yang nilainya 9,000 untuk tahun depan. So tuan-tuan ada setahun untuk cari lagi 2,000. So tuan-tuan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan niat yang baik. Dan sekiranya sampai tahun depan, katakanlah macam Salam Hijrah Holiday, kita limitkan 3 bulan sebelum mesti final. Betul. Tarikh nak pergi yang mana. Jadi masa 3 bulan sebelum tu tuan-tuan berjaya kumpul 1,000 saja. So maksudnya lepas untuk 8,000 punya package. Maka begitulah rezeki yang Allah tetapkan. Tukarlah daripada plan nak pergi kepada 9,000 tadi kepada 8,000. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, Maha Tahu. Fa insya-Allah Abang Azwan, kita dah sampai di penghujung. Semoga perkongsian kami dalam podcast kita kali ini memberi manfaat. Semoga ianya dapat menjadi kebaikan buat kita bersama. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share.